So apa yang berlaku kepada Najib tuan-tuan, bagi siapa yang tidak mengetahui dan tak tahu apa yang berlaku, so saya buat secara umum dulu apa yang berlaku kepada Najib di dalam kes beliau. Okey. Hari ini adalah kes pertama, hari pertama Najib, Mahkamah Persekutuan hari ini mendengar dua perkara, akan mendengar dua perkara daripada 15 hingga 26 hari bulan Ogos ini. Mahkamah akan mendengar dua perkara. Perkara pertama adalah bukti baru, saya sebut baru dalam inverted comma. Najib mengatakan bahawa dia ada bukti baru bahawa sebenarnya Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan itu ada conflict of interest, ada bercanggah kepentingan, conflict of interest, kerana ... beliau adalah orang sekian. Therefore dia tidak layak mendengar kes tersebut. Therefore sepatutnya kes itu dibuang. Therefore sepatutnya ada perbicaraan semula kerana ada mistrial dan dia tidak objektif dalam menentukan keputusan. Berhujah juga dia mengatakan bahawa Mahkamah Rayuan juga terkhilaf apabila tidak mengambil perkara ini dalam perkiraan beliau. Okey. So saya bawakan PowerPoint hujah peguam bela. Dia ada lebih kurang 5 hujah ni lah. Yang pertama, usul baru bukan hujah tapi ini poin-poin dia lah. Usul mendengar bukti baru dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan. So apa yang berlaku hari ini, Mahkamah Persekutuan membenarkan Najib membawa usul baru. Usul baru untuk didengar oleh Mahkamah Persekutuan. So apa implikasi kepada usul tersebut? Sekiranya usul itu diterima untuk dibahas, iaitu ada conflict of interest terhadap hakim ini, maka satu perbicaraan lain akan diadakan untuk nak mendengar kes sama ada conflict of interest itu betul atau tidak. Yang ni baru usul baru usul dia. So sama ada kes, ada merit ke tidak yang new evidence. Kalau ada, maka perbicaraan rayuan itu akan ditunda untuk mendengar kes baru ini. So how long? Depends. Mungkin ambil masa berhari, mungkin ambil masa berminggu, tapi tak adalah bertahun. Biasanya sekejap je perkara tersebut. Katakanlah dalam trial itu didapati betul ada conflict of interest. Kena retrial balik tuan-tuan, kena ulang balik semua daripada mula. Katakan so akan berlaku ke tidak Is? Okay, kita tengok hujah dan juga apa yang dijawab oleh pendakwa raya. Alright. So dia kata ada konflik kepentingan Hakim Nazlan, Muhammad Nazlan ni dia kata there's a conflict of interest. Kerana apa? Kerana Hakim Nazlan ini adalah sebenarnya pekerja Maybank dalam tempoh yang agak lama. Kalau tak silap saya 2009 sehingga 2015, lebih kurang macam tu. Tempoh yang agak lama. Dan Maybank memberi loan kepada 1MDB bernilai lebih 4 bilion ringgit, di mana Nazlan takkan tak tahu tentang perkara tersebut, dia kata. Nazlan tahu. Okey. Itu yang pertama. So ada conflict of interest dekat situ sebab Nazlan adalah company secretary dan juga peguam kepada Maybank yang bekerja dengan Maybank, dan pada masa itu Maybank memberi pinjaman kepada 1MDB lebih 4 bilion. Okey, itu yang pertama. Kedua, penemuan dokumen bahawa Nazlan adalah General Counsel dan Company Secretary kepada Maybank Group. Ini bukti yang paling kuat dan paling kukuh ni. Okay. Nombor 3, pihak penyiasat gagal mendedahkan bahan tersebut yang boleh digunakan oleh Najib membantah Hakim Muhammad Nazlan. Pihak pendakwa tak bawa bukti tersebut, tak bawa pengujahan tersebut, tak siasat, gagal mendedahkan bahan, iaitu Nazlan ni adalah General Counsel dan Company Secretary kepada Maybank Group, tuan-tuan. Wah, habislah kita ni, habis. Dia kata itu. Yang keempat, maka rayuan patut ditangguhkan sehingga kedudukan Hakim Nazlan ditentukan. So ada 3 hujah. Pertama, ada conflict of interest kerana Hakim Nazlan ni adalah General Counsel dan Company Secretary kepada Maybank Group. Itu dia punya argument. Dan bahan ini tidak dibawa di dalam kes Najib. Sedangkan Maybank pada waktu Nazlan menjadi General Counsel dan Company Secretary kepada Maybank Group telah memberi pinjaman sebanyak lebih 4 bilion kepada 1MDB. Jadi itu adalah conflict of interest, dia kata. Okey, apa jawapan? So itu adalah conflict of interest, dia kata. So apa jawapan pihak pendakwa? Hujah pihak pendakwa hari ini. Untuk makluman tuan-tuan, kes itu ditunda pada esok hari kerana peguam bela minta supaya dia tengok balik penghujahan pendakwa raya untuk dia orang nak balas balik esok hari. Lebih kurang pukul 9.30 pagi akan bermula. So hujah pendakwa raya agak menarik, tuan-tuan. So pertama, dia kata, okay, kita tengok hujah pendakwa raya. Yang pertama, konflik kepentingan Hakim Nazlan hanya conjecture, hanya sangkaan dan ianya palsu. Kenapa?
Pertama, SRC tidak pernah memohon dana daripada Maybank atau menjadi klien Maybank. 4 bilion yang diminta itu adalah 1MDB. Kes yang Nazlan sekarang ini jadi hakim adalah kes SRC. Dua syarikat yang sangat berbeza. Dua syarikat yang berbeza. SRC adalah SRC, 1MDB adalah 1MDB. Nazlan tidak menjadi hakim kepada kes 1MDB. Sebaliknya dia menjadi hakim kepada SRC. Kenapa tuan-tuan? Mahkamah Pendakwa Raya aware tentang perkara ini, di mana 1MDB mendapat dana daripada Maybank. Aware. SRC tak pernah mendapat dana atau tak pernah menjadi klien Maybank. Itu hujah pertama. Kedua, tugasan Hakim Nazlan di Maybank bukanlah suatu perkara yang rahsia. Malah diketahui dan disebarkan oleh media pada dan sebelum perbicaraan lagi. Malah maklumat ini boleh didapati secara umum di dalam domain, di dalam website kita boleh cari. I.e. kenapa Badan Bahasa itu Najib tidak membalas, tidak membantah? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Untuk nak bawa bukti baru ke dalam satu-satu perbicaraan, dia mestilah satu bukti yang tidak pernah diketahui atau didedahkan dalam perbicaraan. Okey, tak ada. Bukti itu bukti baru yang related dengan perbicaraan dan tak pernah didedahkan dalam perbicaraan. Maksudnya it is not a known fact ataupun fakta yang tidak diketahui. Contoh. Ada satu kes bunuh kan. Pisau ada. Okey, footprint ada. CCTV ada. Tiba-tiba ada satu bukti thumbprint tak dibawa dalam kes itu adalah bukti baru. Contoh. Maka thumbprint boleh dibawa. Katalah dia dapati tidak bersalah. Contoh. Ataupun ada bukti lain. Yang itu contoh lah. Itu bukti baru. Dia thumbprint tu related dengan dia sebab dia berkaitan dan sebagainya. Itu boleh. Tapi dalam hal ni pendakwa kata, takkan kamu tak tahu Nazlan pernah kerja dengan Maybank? Itu yang pertama. Kedua, dengan pengetahuan itu, sepatutnya kamu bantah pada waktu perbicaraan. Sebab untuk maklumat tuan-tuan, kalau ada conflict of interest waktu bicara, maka hakim boleh dipindahkan dan boleh ditukar kepada orang lain. Sebaliknya, Najib tidak pernah membantah. Najib tidak pernah membantah tentang sewaktu Nazlan ini dilantik menjadi hakim. Tak pernah. Dia kata dia tak tahu Nazlan ini adalah pegawai Maybank. Okey, malam ni saya akan dedahkan satu perkara baru. Bukan setakat dia bukan pegawai Maybank lah. Dia ada kerja dengan Maybank, ada bisnes dengan Maybank, mungkin di company secretary dan juga lawyer ke Maybank. Bukan setakat itu. Tahukah tuan-tuan, dia juga adalah bekas partner Zaid & Co, iaitu peguam bela Najib sekarang ini. Tak ramai tahu, dia juga adalah partner kepada siapa tuan-tuan? Kepada Zaid & Co yang juga peguam Najib sekarang ni. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okey, kita tunjuk. Kalau tuan-tuan tengok, pergi Google. Ini antara website Maybank. Ini adalah Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, Group General Counsel and Company Secretary of Maybank. Ini saya baru Google tadi tuan-tuan. Ini bukan saya dapati kat mana-mana. Saya Google je. Saya jumpa. Ini bukan perkara rahsia. Ini bukan perkara rahsia. Just to tell everyone bahawa ini bukan perkara rahsia. Ini bukan rahsia. Yang Nazlan tu memang diketahui kerja dengan Maybank. Tuan-tuan boleh tengok dekat link ataupun tuan-tuan Google je Nazlan Maybank, Nazlan Ghazali Maybank. Tuan-tuan boleh jumpa pun ni dekat link yang saya tulis kat sebelah tu. It is a well-known fact. So kalau sekiranya sudah diketahui, kenapa pada masa perbicaraan Najib tidak membantah? Sebaliknya dah masuk ke peringkat rayuan terakhir ni, Najib yang membantah. So itu tidak memenuhi kriteria bukti baru. Sebab benda ini memang sudah diketahui umum sewaktu Najib bicara lagi. Sewaktu Najib bicara pun dah ketahui. Malah tuan-tuan, saya boleh tunjuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah antara lain previously practicing at Zaid Ibrahim & Co for 5 years as a partner and was heading the first equity capital markets department. Dia bekerja dengan Zaid & Co yang juga adalah syarikat, adalah peguam yang mewakili siapa tuan-tuan? Mewakili Najib sekarang ini. So kalau dia takkan peguam ini ataupun at least Zaid & Co tak tahu perkara ini, dia tahu, tetapi kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? This is a tactic. Taktik untuk apa tuan-tuan? Taktik untuk delay. They try as good as much as possible untuk diorang cuba delaykan perkara ini.
Dia nak delay itu yang perkara dia nak buat sekarang ni. Okay, jadi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan? So esok peguam bela akan mengeluarkan hujah. So kalau sekiranya hujah tersebut tidak diterima, maka rayuan Najib akan diteruskan sehingga 26 akhir bulan. Tapi subjek pula kepada lawyer nak tarik diri tu. Kalau lawyer tarik diri, maka dengan itu mungkin ditunda 2-3 minggu kot untuk dia orang boleh periksa kes tersebut. Dan kalau sekiranya lawyer tak dibenarkan menarik diri, maka kena teruskan dan Najib kena lantik lawyer baru. Itu pun ambil masa 2-3 minggu jugalah untuk nak melantik lawyer baru kan. Dan delay lagi dan sebagainya. Okey, tak apa. Alright, habis kat situ So harap faham apa yang berlaku dalam kes Najib. Pendek je. Itu penghujahan. Oh sorry lagi. Satu lagi. Hearsay. Tadi ada orang berkaitan hearsay. Cakap dengar. Apa lagi hujah yang digunakan oleh peguam bela? Dia kata ada satu dokumen yang dia orang jumpa. Ada satu dokumen yang dihantar secara anonymous dengan mereka. Saya dah sebut benda ni sebelum ini. Dan dokumen itu menyatakan bahawa Nazlan memang terlibat General Counsel and Company Secretary daripada satu dokumen. Tak payah dokumen tu tuan-tuan. Saya Google tadi dah jumpa. Tim tamu. Dan yang kedua, dokumen tu adalah hearsay. Kerana apa? Siapa pengeluar dokumen tersebut? Dokumen saja tak cukup. Kena bagi siapa yang produce the dokumen supaya kita boleh cross-examine dia. Kita tak boleh cross-examine dokumen tuan-tuan, tapi kita boleh cross-examine manusia. Siapa yang provide dokumen tu? Siapa yang bagi? Dalam keadaan mana dia bagi? Pengetahuan macam mana yang dia ada kepada dokumen tersebut. So ini yang peguam pendakwa cakap, ini hearsay kepada hearsay. Not only dokumen itu dia kata dia jumpa, dia tak boleh berjaya produce dokumen tersebut. Okay, itu tentang Najib, boleh potong kot sini.